Sebelum mencapai kemerdekaan, pendidikan di tanah Melayu dikelondakan, dikawal selia dan diletakkan di bawah penguasaan pentadbiran penjajah Inggeris tanpa mempunyai falsafah atau dasar yang jelas. Dalam series ini akan diceritakan mengenai sejarah sistem pendidikan di Malaysia dari sebelum kedatangan British sehinggalah sistem pendidikan pada masa kini. Series yang pertama menceritakan sistem pendidikan sebelum merdeka iaitu berkaitan Penyata Razak 1956. Dalam babak pertama, Menteri Pendidikan Malaysia pada ketika itu, Tun Abdul Razak Hussein sedang berbincang dengan ahli jawatan kuasanya di dalam bilik mesyuarat. Baiklah Cik Puan sekalian, pada hari ini kita akan mengkaji dan menyemak semula dasar pendidikan. Pentingnya kita untuk bersemak semula adalah untuk menyatupadukan penduduk yang berbilang bangsa di tanah Melayu ini. Ada siapa yang boleh berikan cadangan? Pada pendapat saya, bahasa Melayu perlu dijadikan sebagai bangsa kebangsaan agar pelajar-pelajar mudah untuk berkomunikasi dengan bangsa yang lain. Betul tu, bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu merupakan satu bahasa yang mudah difahami dan tidak sukar untuk dipelajari oleh sesiapa sahaja. Tambahan pula, ini juga dapat melahirkan perpaduan antara kaum sebagai satu rumpun bangsa tanah Melayu. Saya setuju dengan cadangan yang diberikan. Kepelbagaian kaum di tanah Melayu ini dapat melahirkan masyarakat yang bersatu padu, tolak ansur serta kestabilan negara turut terjamin. Di samping itu, penyediaan kemudahan yang mencukupi untuk pelajar perlu dititik beratkan. Ini kerana pelajar dapat belajar dengan infrastruktur yang lengkap dan kepersekitaran yang selesa. Sistem pengurusan pendidikan yang cekap dan berkesan mampu dijadikan usaha ke arah membentuk perpaduan kaum dan penghasilan tenaga kerja yang mantap. Jadi, segala cadangan yang anda suarakan akan saya nyatakan dalam Penyata Razak untuk mendapat pengesahan daripada pihak kerajaan. Okey, semua boleh bersurai. Seterusnya, dalam bilik darjah, guru memberi penerangan kepada pelajar tentang subjek yang wajib mereka pelajari di sekolah. Selamat pagi murid-murid. Jadi hari ini cikgu akan ajar kamu 2 subjek yang akan wajib kamu belajar di sekolah. Cikgu, nak tanya boleh tak? Saja benda tu. Subjek yang kamu perlu pelajari adalah bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Cikgu, subjek ni juga yang kita akan belajar. Subjek lain tak payah belajar ke? Bahasa Melayu ini wajib dipelajari sebab ia merupakan bahasa pengantar utama di tanah Melayu. Manakala bahasa Inggeris pula bahasa pengantar yang kedua. Jadi, itulah sebab kita wajib untuk pelajari. Subjek lain pun kita akan belajar sebagai pengetahuan tambahan kepada kita semua. Oh, itu. Jadi cikgu, semua sekolah ke yang wajib ambil bahasa Melayu dan bahasa Inggeris ni ke sekolah ni je kan? Itu saya pun dah tahu juga. Ya, semua wajib belajar kedua bahasa ini walaupun sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil mempunyai bahasa pengantar mereka sendiri seperti SJKC menggunakan bahasa Cina dan SJKT menggunakan bahasa Tamil, tapi sebagai rakyat tanah Melayu mereka wajib untuk mempelajari bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh faham? Faham cikgu? Cikgu, saya ada satu lagi soalan cikgu. Saya nak tanya, kalau macam kawan kita orang ni wajib ke untuk ambil peperiksaan? Ya, cikgu saya tuliskan ni. Sijil rendah pelajaran dan sijil pelajaran Malaysia Persekutuan Tanah Melayu. Ya, Ikhwan. Sijil-sijil ni kamu semua wajib untuk ambil supaya memudahkan cikgu-cikgu untuk mengetahui tahap pencapaian kamu dalam bidang akademik. Baik, cikgu. Bagus. Untuk pengetahuan kami semua, setiap usaha-usaha kerajaan ini adalah untuk mempertingkatkan lagi sistem pendidikan di tanah Melayu ke arah yang lebih baik
daripada sebelum ini. Faham cikgu? Dalam babak kedua ini, terdapat beberapa show yang telah dicadangkan dalam Penyata Razak 1956 dalam membentuk satu sistem pendidikan negara. Cadangan ini telah diterima oleh Majlis Perundangan Persekutuan dan disahkan oleh Ordinan Pelajaran tahun 1957. Dalam babak yang terakhir, sekelompok pelajar sedang berbincang tentang Penyata Razak 1956 di dalam kelas mereka. Korang. Penyata Razak 1956 ni apa sebenarnya? Ada yang tahu? Tak silap saya lah, Penyata Razak ni merupakan permulaan zaman pengukuhan dengan usaha pembentukan sistem pendidikan yang lebih stabil dan kukuh dengan ciri-ciri yang rasional. Betul tu. Nyata ini juga telah mengangkat kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama di sekolah dan mewujudkan sistem peperiksaan sebagai pentaksiran yang sama di seluruh negara. Kalau korang nak tahulah kan, sebelum munculnya Penyata ni, terdapat beberapa laporan yang membantu dalam memperkembangkan pendidikan kat tanah Melayu kita ni. Antaranya laporan CISMED pada tahun 1946, laporan BAS pada tahun 1950, laporan FEDU dan Ordinan Pelajaran 1952. Kalau korang nak tahu lagi lah kan, sebenarnya Penyata Razak 1956 ni ditambah baik untuk Ordinan Pelajaran 1952. Oh, jadi maksudnya Penyata Razak ni laporannya lebih tambah baik daripada laporan sebelum-sebelum ni lah kan? Yup, betul. Dengan wujudnya Penyata Razak ni, pendidikan di tanah Melayu dapat diperkembangkan lagi bagi memantapkan sistem pendidikan di tanah Melayu. Macam tu. Dah faham tak? Terima kasih korang. Faham. Mantap. Begitulah perakhirannya bagi series yang pertama, iaitu Pendidikan Sebelum Merdeka. Jadi, kita akan teruskan dan beralih kepada series yang kedua, iaitu Pendidikan Selepas Merdeka dalam laporan Rahman Talib 1960.